Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan membantu pelajar untuk memahami tentang subtopik ekosistem di paya bakau. Masih lagi di bab 9 ya. So, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan konten kita pada hari ini. Baik. Pokok bakau merupakan tumbuhan tropika yang biasa ditemui di kawasan muara sungai. Okey, muara sungai iaitu di tempat pertemuan antara lautan dan sungai. Okey, ada pertembungan di antara laut dengan sungai tu, dia bercabang dekat situ. Jadi kat situlah kita panggil sebagai kawasan paya bakau. Okey. Tumbuhan ini berjaya menyesuaikan diri dengan komponen abiosis yang ekstrim. Jadi tumbuhan paya bakau ni dia boleh hidup kat situ. Dia boleh menyesuaikan diri dia dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada tumbuhan paya bakau ni. Dia boleh menyesuaikan walaupun dekat paya bakau ni, dekat kawasan paya bakau ni, di kawasan muara sungai ni, dia punya komponen abiosis dia adalah sangat ekstrim. Ekstrim tu apa yang dimaksudkan ekstrim tu? Maksud dia berlebihan lah. Keadaan ciri-ciri yang tidak bagus tu secara berlebihan. Okey, jom kita tengok Okey, yang pertama, kawasan paya bakau ni atau muara sungai ni, dia terdedah kepada ombak dan pasang surut air yang berterusan lah. Okey. Yang kedua, dia mempunyai tanah, ciri tanah dia lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. So, bila dia lembut, dia lembek, berselut macam tu, maka dia akan jadi padat, kurang ruang udara dalam tu. Yang ketiga, dia terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Dia tidak ada apa-apa penghadang. Tidak ada apa-apa yang menghalang. Jadi, angin daripada pantai laut tu akan terus terkena macam tu. Terdedah pada angin kencang. Okey, yang keempat, kandungan garam di dalam tanah yang tinggi dan kepekatan oksigen pula yang sangat rendah. Okey, oksigen rendah, garam pula tinggi. Jadi kalau garam tinggi ni, kita belajar konsep osmosis kan. Kalau garam tinggi ni dia akan menyebabkan apa? Dia boleh menyebabkan kandungan air dalam sel tumbuhan tu akan meresap keluar daripada sel tumbuhan. So, tumbuhan akan mengalami kehilangan air lah. Tapi kita tengok nanti ciri-ciri dia, apa yang menyebabkan dia boleh survive walaupun dalam keadaan oksigen yang rendah dan kandungan garam dalam tanah tu yang tinggi. Okey, yang kelima, dia terdedah kepada keamatan cahaya matahari yang tinggi. Okey, kalau kita nampak pada gambar ni pun kan, nampak cahaya matahari terus daripada laut tu kan, tak ada apa-apa penghadang. So, cahaya matahari terus terkena kepada kawasan itulah, kepada tumbuhan-tumbuhan ataupun organisma yang ada di kawasan muara sungai tu. Okey, yang keenam, percambahan biji benih di kawasan pasang surut air. Okey, ya. Baiklah, okey, kita beralih kepada slide seterusnya. So, harap pelajar dapat ingat ya, 6 keadaan di sini. So, sekarang dia punya gambar yang cikgu paparkan di sini tentang beberapa jenis biosis yang boleh hidup di ekosistem paya bakau ni. Contohnya ada burung bangau dekat situ. Okey, ada cendawan. Ada pokok bakau, paya bakau kan, pokok bakau lah. Ada ketam, ada belangkas, ada ikan belacak, ada snake, ada monyet Belanda. Kenapa nama dia monyet Belanda ni? Mungkin dia spesies dia datang daripada, berasal daripada negara Belanda. Okey, kemudian ada lotong kelabu. Warna dia pun memang kelabu tu. Okey, cuba perhatikan kepada eksplorasi bio dekat situ, dekat bawah tu. Okey, ada eksplorasi bio kat situ. Dia cakap apa tu? Kelip-kelip ialah serangga yang dapat ditemui di hutan paya bakau. Hutan paya bakau di Kampung Kuantan, Kuala Selangor, terkenal dengan kelip-kelip. Apa nama saintifik dia tu? Theraptix tina. Nama saintifik bagi
klip-klip. Okey, jadi kalau untuk pengetahuan pelajar ya, spesies bukan spesies ya. Kawasan paya bakau yang terdapat di Malaysia, contohnya di Larut Matang di Perak, okey, di pantai Kuala Selangor. Betul lah yang seperti yang ada pada eksplorasi Bayu tu kan. Okey. Yang kedua, kemudian yang ketiga di Sarawak, pantai Samarahan Sadong di Sarawak. Kemudian ada juga di Sugut di Sabah. Itu bahagian Delta Labuk. Kemudian yang kelima di Taman Negara Tanjung Piai di Johor. Okey, jika berpeluang pelajar bolehlah melawat mana-mana satu daripada kawasan itu. Okey, untuk melihat keadaan semula jadi dia, keadaan keaslian dia di kawasan itu. Okey, so cikgu teruskan lagi. Okey, so kita tengok dah. Tadi kita dah tahu, kita dah faham dah apa yang ekstrim dekat kawasan paya bakau tadi kan. Maksudnya yang tidak baguslah di kawasan itu. Okey, jadi macam mana tumbuhan di paya bakau ni dia boleh survive, dia boleh hidup? Apakah ciri-ciri yang ada pada dia walaupun keadaan panas ke, walaupun keadaan kurang oksigen, kurang apa tadi, tanah yang padat kan? Okey, pokok bakau mempunyai ciri-ciri khas untuk kemandirian spesiesnya di kawasan persekitaran yang kurang sesuai untuk bermandiri. Okey, so dalam jadual ni diterangkan tentang ciri-ciri penyesuaian pokok bakau dengan terperinci dah. So ada dua dekat slide yang ini cikgu tunjukkan dari segi daun dia, dari segi akar nematofor dia. Okey, daun dia macam mana? Daun dia berkutikel. Kutikel tu kan macam wax tu, macam tu kita pernah belajar dalam fotosintesis tu kan. Tebal, okey, serta stoma yang terbenam. So dapat mengurangkan kadar transpirasi lah, mengurangkan pembebasan wap air lah daripada daun tu. Sebab dia kan tebal kan. So satu lagi stoma dia, yang stoma tu ke dalam macam tu. Okey, pokok bakau juga mempunyai daun sukulen. Okey, yang dapat menyimpan air serta mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot untuk menyingkirkan garam berlebihan. Okey, so kita dah jumpa dah jawapan dia. So macam mana dia nak survive kawasan yang tanah yang bergaram tadi kan? So kalau kata garam berlebihan dalam tumbuhan tersebut, dia akan singkirkan melalui liang hidatot pada daun tu ni. Pada hujung-hujung daun tu kan dia ada liang kecil. So kita panggil liang hidatot tu. Lepas tu daun sukulen ni kan, daun sukulen ni maksud dia, dia adalah tanaman yang tebal. Dia adalah daun-daun, ciri daun tu yang tebal. Lepas tu dia macam berdaging macam tu. Kemudian dia membengkak. Jadi ciri-ciri tu membolehkan dia untuk simpan air. Okey, lagi untuk pengetahuan pelajar lagi, kalau pelajar kenal pokok kaktus tu kan, hampir semua pokok kaktus tu dikatakan sukulen. Okey, hampir semua pokok kaktus adalah sukulen, ciri-ciri sukulen. Tetapi tidak semualah daun yang bersukulen itu kaktus. Dapat tak? Okey, poin yang ketiga bagi daun, daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. Okey, jadi kelebihan daun yang tua, dia boleh simpan garam, kemudian dia akan gugur dengan sendirilah kalau garam tu dah terlalu banyak. Okey, ni kita panggil sebagai akar nematofor ni. Merupakan unjuran akar yang keluar dari permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. Okey, walaupun dia hidup di kawasan yang berlumpur kan, so tadi kurang oksigen. Lepas tu oksigen nak masuk pun susah sebab dia kan tanah dia kan padat dan lembik macam tu kan. So dia tak berongga, dia tak ada pengudaraan. Maka dia dijadikan oleh Allah ni, dia mempunyai akar yang bercabang keluar ke arah udara macam tu, ke atas macam tu. Jadi dia boleh melakukan pernafasan lah. Kan? Okey. Akar ini membantu pertukaran gas antara akar yang tenggelam dengan
atmosfera melalui lentisan. Contoh pokok Avicennia. Okey, so dua ciri bagi pokok paya bakau, dua kelebihan pokok paya bakau. So kita pergi kepada ciri yang ketiga. Dari segi akar jangkang lah. Pokok apa ni? Akar jangkang ni pokok Rhizophora. Okey. Akar dia jangkang, tumbuh bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau tu. Okey, seperti dalam gambar ni kan. Nampak dia macam terbuka luas macam tu. Akar ini mencengkam di dalam tanah dengan kuat untuk memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dan ombak yang kuat. Okey, walaupun dia kena angin sokmo, lepas tu tanah dia pun lembek. Maksudnya kalau dengan ciri-ciri ini, pokok yang tidak mempunyai ciri macam ni akan tumbang lah. Tumbang nanti pokok tu akan mati dan tak boleh membiak lah pokok tu kan. Jadi dia mempunyai ciri-ciri macam ni. Dia ada akar jangkang. Okey, jadi dia ada akar yang berciri begini, so dia dapat mencengkam tanah tu lah. So memberi sokongan kepada dia lah, so dia tak akan terbalik lah. Okey, bagi pokok akar banir pula. Okey, seperti dalam gambar ni dia agak lebih besar. Okey, dia punya akar tu lebih besar dan lebih pendek lah. Akar banir merupakan sejenis akar dengan struktur kepingan yang menebal untuk menambah luas permukaan dasarnya. Akar ini menyokong pokok yang tumbuh di atas tanah yang lembut bersempadan dengan daratan. Contoh Bruguiera. Okey, biji benih pula. Biji benih tadi kan dia macam mana? Okey, biji benih yang kita panggil sebagai vivipari. Apa tu vivipari? Dia boleh bercambah walaupun masih melekat pada pokok induk dia. Dia dah boleh bercambah dah. Masa duduk dekat pokok tu dia sudah bercambah. Okey, bila dia jatuh pula, dia akan jatuh tercacak. Tercacak dalam atas lumpur tu. Jadi dia tak akan dihanyutkan oleh ombak lah. Okey, jadi dia boleh membiak, menghasilkan pokok yang baru.